Budaya, warisan, refleksi cerminan dalam setiap kehidupan. Kompleks Museum Sarawak menyimpan pelbagai khazanah yang perlu kita teroka. Apakah cerita dan rahsia yang belum terungkai di sebalik khazanah yang berharga ini? Segalanya akan kita selami di dalam Khazanah Kenyalang. Kanan atau disebut sebagai tempayan sangat sinonim dengan masyarakat Melanau. Pelbagai fungsi dan peranan yang menarik pada kanan, terutamanya dalam adat perkawinan Melanau. Kanan ini dipercayai mula digunakan dari kurun ke-18 hingga kurun ke-19 dan diperoleh melalui perdagangan dengan China pada satu masa dahulu. Inilah kanan jejuk. Dalam masyarakat Melanau, kanan atau tempayan mempunyai banyak fungsi dalam kehidupan seharian. Kanan juga digunakan sebagai tempat menyimpan makanan dan air. Fungsi tempayan ini menyamai fungsi peti simpanan di dalam rumah moden. Kanan ini dalam bahasa Melayunya, tempayan, mempunyai banyak kegunaan, multi-purpose, dengan nama-nama yang berbeza lah. Kalau di dalam bahasa Melanau kita panggil kanan udat, itu kita gunakan untuk simpanan air untuk diminum di rumah. Kanan jebol yang ada sedikit kecil muncungnya, permukaannya, itu kita gunakan untuk membuat ikan masin, menyimpan ikan kering dan sebagainya lah. Seterusnya kanan seprong, kita panggil seprong yang kecil-kecil itu, kita boleh gunakan, kita boleh jadi perhiasan dan kegunaan untuk simpanan kuih-kuih kering dan sebagainya lah, itu di rumah. Kanan jejuk juga disebut sebagai kanan seni dalam masyarakat Melanau Mukah. Kanan ini digunakan dalam satu upacara perkahwinan mereka. Suatu ketika dahulu, kanan jejuk ini diamalkan oleh kebanyakan orang Melanau di Sarawak. Kini, budaya ini masih diamalkan hanya di kawasan Mukah dan Dalat. Kanan digunakan ataupun terlibat dalam proses majlis perkahwinan ni sebab dia ada pelbagai peringkat. Kalau di Igan kita punya banyak steps, banyak proses daripada merisik sehingga ke hari perkahwinan. Contohnya untuk menyimpan bahan hantaran dan sebagainya. Kadang-kadang kanan itu sendiri boleh menjadi hantaran kalau dia cukup cantik dan sebagainya. Kerja itu melibatkan ramai orang, malah seluruh kampung, yang menunjukkan kerjasama di antara masyarakat di kampung itu. Saya akan perkenalkan istilah berduruk, artinya gotong royong. Haji Seri dan Haji Hanapi merupakan orang Melanau Igan di mana kanan jejuk ini ditemui. Mereka adalah generasi yang telah lama meninggalkan budaya ini kerana budaya Melayu telah mempengaruhi adat perkawinan Melanau Igan. Menurut adat perkawinan Melanau, kanan jejuk ini akan digunakan ketika menyambut pengantin perempuan yang memasuki rumah pengantin lelaki. Pada pagi hari perkahwinan, rombongan pengantin perempuan berkunjung ke rumah pengantin lelaki. Sampai di rumah tersebut, rombongan itu akan diberi hadiah kain tenun berbenang emas. Pengantin perempuan dikehendaki menghulurkan kakinya, menghampiri kanan jejuk. Air dari tempayan itu akan dititiskan di piring kecil sebelum disapu ke kaki pengantin perempuan. Air yang disapu ke kaki pengantin perempuan dianggap suci, simbolik kepada kebersihan dan kesucian gadis yang menjadi istri sebelum melangkah ke rumah pengantin lelaki. Upacara ini menggambarkan kesediaannya menjadi istri dan memasuki rumah baharu. Selain itu,
adat ini juga satu cara pembersihan diri sebelum pengantin perempuan hidup bersama keluarga yang baharu. Upacara jejuk digunakan hanya pada kanan yang tertentu saja. Inilah kanan warisan etnik Melanau. Dalam adat perkawinan Melanau juga terdapat adat naik turun tangga. Kita panggil dia adat turun naik tangga. Dia apa yang berlaku, kedua-dua mempelai, lelaki dan perempuan, turun dari tangga, naik semula, turun lagi, sekurang-kurangnya 3 kali. Barulah dianggap cara untuk membiasakan kedua-dua mempelai diterima oleh masyarakat komuniti itu. Apabila persandingan itu diadakan, di depan pintu itu akan duduk berselimpuh. Dan belakang hamba ini akan dijadikan macam laluan untuk dipijak lah. Yang itu yang kadang-kadang kita lihat bahawa tak ada perikemanusiaan. Sebab itu moyang saya sendiri dulu tak setuju yang itu. Saya pun pernah dengar dijelaskan dahulu. Jadi manusia ni ditukar kepada lapik kain dan kain itu diletak 5 helai untuk dipijak, menggantikan manusia. Sebab adat itu terlalu nampak kejam dan seolah-olah bahawa nilai hamba itu terlalu rendah. Sistem perhambaan telah dihapuskan pada zaman Brooke. Ini menyebabkan adat melangkah hamba ini tidak lagi diamalkan. Namun begitu, simbolik hamba ini diganti dengan kain sebagai pemijak. Banyuk Muhi merupakan guru besar di Sekolah Kebangsaan Astana, menjadi saksi kepada upacara-upacara perkawinan Melanau sejak kecil lagi. Menurut beliau, perkahwinan antara pikul atau disebut juga sebagai perkahwinan sekufu menjadi kewajiban dalam kalangan aristokrat Melanau. Saya akan menjelaskan pikul ni apa yang saya tahu, yang dijelaskan oleh arwah ayah saya kepada saya. Pikul dalam masyarakat Melanau ni dia ada 5. Yang paling tinggi adalah 9, kemudian yang kedua 7, yang ketiga 5, yang keempat ialah 3 dan seterusnya ialah golongan hamba abdi. Kemudian untuk 9 pikul ni selalunya dipegang oleh sultan yang memerintah. Yang 7 pikul itu ialah keturunan, contohnya Wan dan sebagainya. Yang 5 pikul ini ialah daripada keturunan bangsawan di dalam masyarakat Melanau itu sendiri yang memerintah. Dan yang 3 pikul itu orang biasa. Itu hierarki dia di dalam Melanau pada zaman dahulu lah. Nak lihat sekupu tu, sekiranya dia 5 pikul, macam keturunan saya 5 pikul, bermakna sekiranya saya nak mengawinkan anak perempuan, sebab itu kita akan tanya pihak lelaki, keturunan lelaki berapa pikul. Dia mesti nak sama 5 pikul. Tetapi jika bakal suami itu dia 7 pikul, tak apa. Kita nak jaga keturunan supaya anak perempuan kita tidak jatuh kepada lelaki yang menjadi suami dia yang lebih rendah taraf dia. Itu tujuan dia bertanya pikul itu sebenarnya. Walaupun tidak diamalkan lagi di kawasan majoriti Melanau kerana faktor agama dan moderniti budaya, kesenian perkawinan menggunakan kanan ini masih dapat kita lihat di kawasan Mukah dan Dalan. Kanan istimewa ini juga boleh disaksikan sendiri oleh pengunjung sekiranya berkesempatan ke Museum Sarawak. Angai Maun berharga ini diperoleh dari Long Lelang pada tahun 1965. Menurut Museum Sarawak, pemilik asal Angai Maun dimiliki oleh Punuan Aran. Khazanah ini menjadi milik keturunan Punuan Aran selama 3 keturunan. Dan Punuan Aran ialah pemilik terakhir Angai Maun. Etnik Kelabit adalah etnik minoriti. Populasi mereka hanya 6,000 orang sahaja. Mereka mendiami kawasan Tanah Tinggi Bario. Orang Ulu ni dia banyak menduduki kawasan Ulu di bahagian Baram, di bahagian Bakun which is the Kerayan. Terdapat juga di bahagian Kalimantan Indonesia which is di Mahakam dan Kapuas Kalimantan. So masyarakat orang Ulu ni terdiri daripada pelbagai etnik. Kalau di Sarawak hampir 30 etnik. Doris Maing merupakan penyelidik yang banyak mengkaji tentang kebudayaan orang Ulu, khususnya etnik Kelabit.
Gaya hidup orang Kelabit banyak berbudi kepada tanah. Faktor tanah tinggi kepada kediaman mereka, etnik Kelabit mengusahakan tanaman seperti padi sebagai salah satu sumber penting buat masyarakat mereka. Suku kaum itu mahu menetap lebih lama sedikit. Jadi tujuannya adalah untuk bertanam padi. Jadi tanah itu akan diperluaskan untuk menjadi sawah dan mereka akan menggunakan sawah itu berulang kali sehingga kesuburan tanah tu hilang. Jadi mereka perlu lagi berpindah dan buka lagi sawah baru. Selepas beberapa tahun mereka akan kembali ke sawah yang lama. Jadi there is a circuit, ada round lah. Nabilah Abdullah, pengusaha heritage clay craft, seorang yang berpengalaman dalam pembuatan seni seramik. Sebagai seorang yang berpengalaman luas dalam industri ini, beliau mempunyai pandangan tersendiri berkaitan seramik Angai Maun ini. Dia salut bahagian luaran, surface dengan lapisan gelas, lapisan kaca, macam kaca, silika yang cair itu dan dicampur dengan iron oxide. Jadi warna dia warna brown. Ada gambar naga menurun. Di situlah dia mendapat nama dia. Disebabkan tempayan ini amat sukar diperolehi, setiap keluarga yang mempunyai tempayan ini akan dianggap sebagai orang berada. Dalam masyarakat Cina, motif naga merujuk kepada kekuatan dan kuasa. Motif naga berkaki 4 dan bersaiz panjang selalunya terdapat pada kesenian dinasti Qing. Tempayan ini dipercayai berasal dari dinasti Qing kerana mempunyai ciri-ciri rekaan pada abad ke-17 hingga ke-20. Disebabkan itu, tempayan ini tinggalan kesenian dinasti Qing di Sarawak yang dianggap bernilai tinggi oleh orang Kelabit. Dia direkodkan ataupun dibawa ke Museum Sarawak pada tahun 1965 oleh John Fogdem. Kemudian dibawa ke situ, ke Kuching, akan dipamerkan di Borneo Cultural Museum di tingkat 3. Angai Maun atau tempayan lama yang ada dalam koleksi museum ini merupakan Angai Maun yang diberi nama Tabu Ali. Jen Lian Labang merupakan antara etnik Kelabit yang berjaya. Sebagai pengurus besar kampung budaya, sudah pasti beliau mempunyai cerita menarik mengenai artifak ini seperti definisi dan makna Tabu Ali. Tabu Ali ni, tabu tu adalah macam tempayan kecil lah, angai kecil. Dan alih ni artinya superstition dalam Inggeris. Kalau dalam bahasa kita pantang larang. Dia ada pantang larang lah mengenai tabu kegunaan dia, tak boleh guna sembarangan. Angai Maun ni umurnya daripada transaksi adalah 250 tahun ataupun 300 tahun dululah, part ataupun sebahagian daripada kehidupan suku kaum Kelabit. Okey, yang menariknya tentang angai ni, dia ada design, motif. Kalau dragon ataupun naga, dia sangat berharga lah. Angai Maun ni sentiasa berada di dalam simpanan keluarga yang empunya dari generasi ke generasi. Jadi tempayan tu tak pernah hilang lah. Naga yang terdapat pada Angai Maun ini ialah antara ciri unik yang perlu diambil perhatian secara lebih mendalam. Kewujudan naga yang dipercayai satu motif yang sangat kuat dalam masyarakat tanah besar Cina ialah keunikan yang ada pada tempayan lama ini. Dia digunakan untuk preserve barang, simpan barang. Masa tu tak ada kontainer yang bagus untuk dia orang simpan barang. Masa tu juga tidak ada peti ais untuk simpan the fresh meat. Selain sebagai tempat menyimpan barang dan disimpan sebagai artifak turun-temurun, Angai Maun juga digunakan dalam upacara pengebumian kedua dalam masyarakat Kelabit. Budaya menggunakan tempayan dalam masyarakat Ulu saya rasa sangat dekat dengan masyarakat lain di Borneo. Sebagai contoh, Melanau, diorang juga menggunakan tempayan sebagai perkuburan yang kedua. Tetapi sebagai contoh, masyarakat Kelabit di Tanah Tinggi Bario, diorang banyak
menggunakan tempayan, which is diorang panggil sebagai lungun belanai. So lungun adalah perkuburan, belanai adalah tempayan. Punuan Aran adalah pemilik akhir tempayan Angi Maun di pameran Museum Sarawak. Punuan Aran ialah nama yang indah. Ini diterangkan oleh Jen Lian. Punuan Aran adalah nama seorang kelabit lah. Dia erti nama dia source of good things ataupun dia empunya segala yang baik, dan dia dikenal dengan tuan empunya satu tabu alih ataupun satu Angai Maun Iit ataupun satu special lah tempayan lama yang kecil tapi dia ada dihiasi dengan motif naga. Dia juga warisan untuk suku kaum Kelabit. Jadi dia akan dijaga betul-betul, dihargai betul-betul dari generasi ke generasi lah, turun-temurun. Kini harta milikan asal Punuan Aran ini dapat kita saksikan di Museum Sarawak. Harta yang bernilai tinggi ini diserahkan kepada Museum Sarawak untuk menjadi tatapan kepada pengkaji dan pengunjung yang datang. Artifak berharga bagi orang Kelabit bukanlah artifak biasa. Oleh itu, nilainya amatlah tinggi. Tempayan dari Dalat ini dipercayai dibuat pada kurun ke-9 semasa dinasti Tang. Kanan yang disebut dalam bahasa Melanau dikenali sebagai tempayan merupakan barang pusaka yang digunakan untuk menyimpan barang berharga dan digunakan untuk aktiviti ritual. Inilah kanan gusi. Di dalam setiap rumah etnik ini pastinya ada kanan. Kanan melengkapi hidup mereka. Kanan menghiasi rumah-rumah etnik Melanau di setiap ruang tamu, bilik mandi, dan kawasan dapur. Kanan gusi ini ialah kanan perhiasan, hadiah mula memasuki rumah. Namun begitu, terdapat juga kanan dalam kebudayaan Melanau yang digunakan untuk upacara menulang. Menulang merupakan satu upacara pengebumian kedua, iaitu meletakkan tulang aristokrat dalam tempayan. Tempayan ini nanti akan diletakkan di keliding. Adat asalnya kita tak berapa pasti ya. Cuma yang kita tahu ialah golongan yang berpangkat, makna merujuk kepada ketua yang dihormati oleh komuniti disebabkan pangkatnya hebat daripada orang biasa. Kebiasaannya akan disediakan satu tiang keliring kita panggil ataupun keliding dalam bahasa Melanau. Orang bangsawan bila dia meninggal dunia, mereka akan dikebumikan sehingga tinggal tulang, dan tulang-tulang ini akan dimasukkan ke dalam tempayan. Tempayan yang berisi tulang ini akan dimasuk ke dalam luang di tiang. Tergantung, saya ingat lebih kurang belasan meter tingginya. Kewujudan keliding dikaitkan dengan budaya dan kepercayaan bahawa aristokrat Melanau tidak boleh ditanam di tempat yang rendah seperti tanah. Ini samalah seperti tidak menghormati aristokrat. Namun begitu, kehadiran Brooke dalam menghapuskan budaya perhambaan dan juga kehadiran agama Islam telah menjadikan kebudayaan ini tidak lagi diamalkan. Tempayan yang berisi tulang ni akan disemadikan di dalam tanah berdekatan dengan keliling. Pada waktu itu, zaman Islam belum lagi sampai. Jadi mereka percaya ada Tuhan. Nama istilahnya bukan Allah, nama Allah Ta'ala juga. Jadi membayangkan kepada kita bahawa zaman transisi Islam, Hindu dengan Islam. Namun begitu, kanan gusi ini bukanlah untuk tujuan menulang. Kanan gusi pada masa dahulu digunakan sebagai tanda perpindahan atau kemasukan ke rumah yang baru.
Kanan gusi yang kita lihat ini ialah kanan yang amat istimewa bagi Museum Negeri kerana kanan dari Sungai Ut Dalat ini dipercayai dibuat pada kurun ke-9 semasa dinasti Tang. Sungai Ut ialah merupakan perkampungan Melanau lama yang banyak menyimpan khazanah Sarawak. Di sinilah ditemuinya keliding Melanau yang kini terdapat di Museum Sarawak. Terdapat banyak lagi kebudayaan Melanau yang dapat ditemui di lokasi ini dan kanan ini merupakan salah satu daripadanya. Kewujudan budaya kanan dalam masyarakat Melanau sudah pasti menjadi satu perkara misteri. Namun begitu, terdapat pengkaji yang mempercayai bahawa budaya ini wujud disebabkan oleh pengaruh luar, terutamanya perdagangan pada suatu masa dahulu. Sebagai objek perdagangan, kanan ini juga menjadi objek berharga bagi masyarakat Melanau yang tidak dapat disangkal lagi. Pedagang-pedagang dari negara China, daripada India, Timur Tengah, mereka berdagang dan mereka singgah di situ. Jadi pedagang-pedagang ni tadi membawa tembika, seramik, kanan gusi ni tadi ke negara kita, ke Pulau Borneo. Jadi bahan ini bukan menjadi bahan dagangan pada mula-mulanya. Semua bahan seramik ni tadi sebagai kegunaan para pelayar, para pedagang dalam kapal tu. Untuk mereka menyimpan beras, menyimpan garam, gula, asam jeruk, sabi jeruk, sayur-sayur jeruk, semua segala macam tu sebab dulu mana ada peti sejuk kan. Jadi mereka gunakan sepanjang mereka berdagang. Mula-mula barang-barang ni tadi yang ditukar tadi tu mereka gunakan sebagai alat kegunaan harian untuk mereka menyimpan beras, menyimpan garam, gula dan sebagainya. Lama kelamaan baru mereka tadi dah bertukar fungsi ritual dia tadi. Daripada seni guna tadi mereka bertukar kepada seni yang lebih tinggi, cita rasa yang tinggi tadi. Kanan dianggap pusaka ini juga turut dianggap sebagai salah satu simbol kemewahan, terutama bagi golongan aristokrat dalam keluarga etnik Melanau. Dengan kemewahan dan kemegahan golongan aristokrat ini, mereka akan membawa hamba mereka berkhidmat ketika hidup dan juga mati. Yang itu golongan raja, golongan yang 9 pikul dulu, dia akan dipilih daripada hamba abdi dia yang paling dia suka dan akan dikebumikan bersama. Tapi pengebumian dia tak dikebumi di dalam tempat pengebumian dia. Dia cuma duduk satu tempat yang dikurung di situ sehingga dia meninggal. Dipilih roh dia, konon-kononnya nanti apabila mati, roh hamba abdi yang terbaik ni akan melayan dia di akhirat nantilah. Sebab itu dipilih seorang dan dikorbankan mati bersama dengan dia. Sebagai bukti kesetiaan hamba kepada ketuanya, hamba itu perlu dikorbankan ketika pengebumian kedua dijalankan. Kanan gusi dianggap sebagai perhiasan yang sangat menarik dan mempunyai nilai tinggi dalam masyarakat. Dipercayai kanan ini merupakan kanan misteri yang diperolehi dari dunia bunian. Hal ini kerana sesiapa yang memiliki kanan ini seolah mereka yang mempunyai harta karun. Kanan gusi ialah objek pertama yang dibawa ke dalam rumah dan akan diisikan air. Selepas sahaja kanan ini penuh, barulah barang-barang lain dibawa masuk ke dalam rumah. Yang saya tahulah ada kanan-kanan kecil yang dahulu itu cuma diberi, dia dijadikan satu berian khas lah. Setiap kanan-kanan kecil ini melambangkan mereka ni selalunya orang yang berada lah dan dihantar sebagai hantaran keluarga lelaki lah untuk meminang keluarga perempuan. Sebab selalunya macam Datuk kami dulu, mereka ni pelayar dan juga peniaga. Itu yang mereka nak menunjukkan status. Kedua ialah yang pikul tadi kan keturunan dia dan sebagainya. Usia kanan ini menjadikan nilai kanan ini sangat berharga. Disebabkan ianya berasal dari dinasti Qing pada kurun ke-9, ini menjadikan koleksi tempayan ini sebagai koleksi museum negeri yang paling berusia. Masih kelihatan kukuh sehingga hari ini, walaupun sudah berusia ratusan tahun. Inilah koleksi utama Museum Sarawak yang perlu disaksikan sendiri.